Assalamualaikum, salam sejahtera. Macam biasa, setiap malam Rambu, anda sedang menyaksikan Gaspirasi bersama dengan saya, pengacara anda, Ghazali Zawawi. Tapi sebelum tu nak sapa dulu anda di rumah, apa khabar anda semuanya. Diharapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang ceria dan yang paling penting, punyai mindset dan pemikiran yang positif. Namun, kepada mereka yang mungkin melalui keadaan ini, mungkin tidak seperti yang diinginkan, walaupun kita tak pernah berjumpa, walaupun kita tak pernah bersua, tapi saya dah pesan, percayalah, keadaan akan menjadi kembali baik seperti sedia kala. Teruskan positif, okey? Baik, Gaspirasi malam ini, pastinya kita akan sentiasa angkat cerita orang kita pun pastinya memberikan inspirasi kepada anda untuk anda ingati dalam kehidupan anda. Jadi pada malam ini, siapakah yang akan menginspirasikan kita? Saksikan VT ini. Dia adalah seorang yang full of energy, vibrant and energetic lah. Bang Chopi bila dia kerja, bila dia start macam busy nak, mestinya macam serabut si betul kerjanya. Tapi bila dah habis kerja, dia kuat ngacu orang, kuat guru orang, macam-macam gurunya lah. Di radio kami suka dengarnya dalam segmen Apa Love ya. Dia banyak beri kata-kata positif. Jika dahulu pernah bekerja di Benteng, saya kira ramai sebenarnya orang Sarawak, kami orang kita tahu tempat makan legendnya berupahkan hanya RM25-35 sehari. Bayangkan semata-mata untuk mengumpul duit, untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di Semenanjung Malaysia. Juga pernah gagal atau dismiss dalam kursus business study di IPT tempatan. Namun itu tidak melemahkan semangat beliau dan beliau terus kembali menyambung pengajian di Semenanjung Malaysia pula. Dan hari ini beliau kembali berkhidmat di Sarawak sebagai salah seorang personaliti radio di salah sebuah stesen radio tempatan di Sarawak. Juga seorang usahawan muda yang terkenal dengan kafe hipsternya, Copycat. Jadi tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan tetamu kita di Gaspirasi pada malam ini, Chopi Cakap. Hai Chopi. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Gaspirasi. Sama-sama. Chopi, kopi tak tuntuang. Disebabkan oleh kopi itulah Gas tak tidur semalaman. Tapi bukan salah kopi lah. Salah gas sebenarnya, tak boleh minum kopi. Okey, dari mana sebenarnya dapat idea nama tak tuntuang untuk kopi tu, Chopi? Okey, tak tuntuang daripada lagu yang viral ketika 2 tahun lepas. Benda tu, lagu tu bermain di kepala saya 24 jam. Okey. Mula-mula saya tak suka. Tapi bila kita fikirkan lagu ini ditonton setakat ini sehingga 30.5 juta tontonan di YouTube. Saya cakap kita kena buat sesuatu dengan lagu ini dan kita buat Coffee Freeze. Dan di situlah kopi tak dimandikan. Lagu tu kan tak mandi. So kopi tak dimandikan, you need to pour the susu tu letak. Sedap. So itulah datangnya idea kopi tak tentuang. Kopi tak tentuang ataupun dalam erti kata lain, kopi tak mandi. Kopi tak mandi lah. Tapi sedap, mesti cuba. Okey, Chopi. Business study gagal, dismiss di IPT tempatan di Sarawak pada ketika itu dan menyambung pengajian dalam performing art pula di Semenanjung Malaysia. Adakah ini memang passion Chopi dalam performing art ni? Sebab selain menggunakan your own pocket money, juga pernah diceritakan oleh Chopi bahawa semasa nak pilih performing art tu main tik sahaja. Betul. Tapi secara kebetulan rezeki dapat. Adakah performing art ini memang passion Chopi? Okey, pada permulaannya bila kita dah gagal lah. Kalau pensyarah saya tengok ni, ketika saya study dekat UiTM Samarahan, kampus Samarahan ketika 2003, satu mungkin ada nikmat dan ada sesuatu tersirat
Bila kita gagal sesuatu, untuk kita tidak mudah mengalah. Dan saya teruskan daftar Betul. kembali untuk masuk ke UiTM, alumni UiTM sekarang Okey. ni, untuk mengambil jurusan seni persembahan. Ketika itu saya cakap seni persembahan ni confirm. Alah, berlakon apa semua. Saya tak ada bakat. Dekat sekolah, saya adalah orang yang sangat pemalu. Salah seorang daripada belakang tabir ni pun best friend saya. Pemalu, Pemalu. Okey. Saya memang tidak suka bercakap. Okey. Dan saya main letaklah seni lakon, seni layar, apa lagi ni? Penulisan skrip. So bila kita masuk dalam seni persembahan, barulah kita tahu, oh, saya kena berlakon di depan kamera, saya kena berlakon di depan stage, performing art. Saya kena belajar asal-usul seni persembahan, teater Greek, Shakespeare, acting menerusi depan layar, macam mana. So, guru-guru saya, pensyarah-pensyarah saya ketika itu, Mazlan Tahir, Hamzah Tahir, ramai lagi, Azhan Rani, pelakon. Azhan Rani, pelakon dalam Nur Kasih. Yes. Memegang watak Pak Saul. Yes, Pak Saul. Adalah guru-guru saya ketika saya masuk, Allah, apa yang saya kena lakonkan. Dan ketika itu macam, betul ke apa yang saya pilih ni? Dan saya cuba, setiap semester, Okey. 10 subjek saya kena settle. Oh, dah macam SPM dah. Yes, bukan mudah untuk menjadi seorang pelakon. Adakah anda pelakon yang saya cari? Itu. Adakah masuk ke kursus performing art pada ketika itu mempunyai sedikit bekalan pengalaman dalam lakonan itu ataupun mungkin memang zero experience? Kita sebelum nak masuk apa-apa seni persembahan, seni layar ke, seni persembahan apa-apa, acting ke, lakonan ke, you kena ada interview. Okey. So ketika itu saya ingat lagi Profesor Rosini Jonit. Beliau adalah antara pensyarah yang buat kira macam temuduga saya di Kota Semarahan. Okey. Berlakon. Dialog. Saya cakap, dialog? Awak tak pandai berlakon ke? Tak, saya main letak je. Berlakon ni macam ni. Ini skrip dia. Ya, saya baca ni semua. Okey, saya ingatkan memang tak dapat lah. Okey. Tak adalah, saya akan kembali Masa tu perform? Dapat menggunakan dialog tu dapat berlakon? Dapat dah. Mungkin itu adalah bakat semula jadi Shopee, kita tak tahu. Mungkin. Tapi sebelum tu kita nak tanya dulu, ramai orang tanya-tanya ni. Macam mana daripada Muhammad Sofian Bujang kepada Shopee cakap? Okey, nama Chopi ni adalah nama kampung. Okey. Orang rumah, family panggil Sopi, Chopi. Jadilah Chopi. Saya bawa nama ni Chopi. Dan kalau orang yang rapat panggil saya akan panggil saya Chop. Chop? Ataupun okey. sebelah arwah bapa akan panggil saya Sofian. Sebelah mak akan panggil saya Chopi. Nama cakap ni, saya terima kasih sangat-sangat kepada my ex-boss dekat advertising dulu di Kuala Lumpur. Dia cakap, Chopi, I ada satu task untuk you. Sebabkan you ni boleh bercakap, I nak bagi nama you Chopi cakap. Chopi says, macam Simon says. Something like macam tu lah. Gas cakap tak kena. Gas cakap tak Gas kena. loya. Gas says dalam bahasa orang putih kena pula. Memang orang putih kali diri Ya, kali juga ada campur mix. Lots of mix. Okey, penonton, apa yang boleh saya pesan kepada anda untuk blog yang pertama ini? Jangan pernah jadikan kegagalan itu sebagai satu titik yang terendah yang kita tak boleh nak move on. Kegagalan adalah proses pembelajaran. Selepas ini, kita nak tanya bagaimana program realiti yang disertai oleh Chopi Cakap mengubah kehidupan 360 darjah hanya dalam Konspirasi. Chopi tu mun dalam kerja dengan di luar kerja macam orang keluar kapal makan minum nya karakter sama aja. Always happy, vibrant, banyak senyum and cracking lots of jokes. And apart from that nya apa namanya being positif lah.
Bang Shopee bilanya kerja, bilanya start macam busy nak, mestinya macam serabut si betul kerjanya. Tapi bila dah habis kerja, kuat ngacu orang, kuat guru orang, macam-macam gurunya lah macam. Pasal suka je lah kerja dengannya, walaupun bila kerjanya usah malah biasa macam takut juga, tapi siapa fahamnya juga. Di radio kami suka dengarnya dalam segmen Dr. Love-nya. Dia banyak beri kata-kata positif. Dia pun karakter lain daripada yang lain yang membezakannya dengan DJ-DJ yang lain. Kami suka dengarnya di radio. Hai, Assalamualaikum. Okey, Sherry nak cerita pasal Chopi Cakap, guys. Sherry kenal dia masa di zaman UiTM, Sherry Aswara. Kita orang boleh kawan, boleh ngam sebab sama-sama belajar dalam teater. Dan lepas tu, bila dia tahu yang mak Sherry orang Sarawak, kita orang terus bonding. Dan yang paling menarik sekali, setiap kali Sherry balik Sarawak, Chopi Cakap adalah orang yang akan ambil Sherry di airport dan hantar Sherry balik dan selalu kidnap Sherry, bawa pergi beraya dekat Sarawak. Chopi Cakap ni dia seorang yang sangat berfikiran ke hadapan. Dia tahu apa yang dia nak dalam kehidupan dia. Dia ni seorang yang cekap, baik hati. Kiranya BFF lah. Kita orang memang BFF. Dan yang paling penting, dia memang suka bercakap. Dan Sherry harap suatu hari nanti dia ada talk show sendiri yang dipanggil Chopi Cakap. Bersama dengan siapa-siapa saja. Sebab dia memang suka bercakap. Sebab tu nama dia Chopi Cakap. Siapa dia Chopi Cakap atau Muhammad Sofian Bujang? Daripada staf sehinggalah rakan selebriti, itu kata-kata mereka. Dan ingat, dalam kehidupan ini, kita sentiasa menjadi seorang yang peramah, jumpa ramai orang kita tak tahu. Peluang itu boleh ada di mana-mana. Masih lagi bersama dengan Chopi Cakap dalam Gaspirasi pada malam ini. Chopi, Yes. di Plaza Alam Central ataupun Plaza Masalam pada ketika itu, pernah join satu audition dan dapat tempat dalam satu program reality mencari pelakon oleh Roshamno, satu-satunya orang Sarawak pada ketika itu. Adakah itu pembuka jalan dalam kerjaya lakonan Chopi melalui program reality tersebut? Boleh dikatakan itu adalah satu titik permulaan untuk saya masuk di dalam industri. Sebab untuk masuk di dalam industri, ketika itu banyak program reality. Okey. Dan ketika itu, dan mungkin boleh dikatakan sekarang kurang sikitlah, orang akan melihat kepada bentuk, kepada figure, bukan kepada konten apa yang you ada. Sekarang ini everyone can be a superstar. Betul. Through social media. Betul. Dan ketika itu saya pergi je lah. Dan ramai rakan-rakan sini saya cakap, Chopi come on lah. Dah settle habis belajar, takkan tak masuk program reality. Saya cuba, saya masuk dan saya berterima kasih ketika itu kepada Irma Fatimah, Along Kamaluddin dan Datuk Roshamno sendiri ketika itu memilih saya untuk wakil negeri Sarawak di dalam program Pilih Kasih dan mencari pelakon. Dan itu adalah salah satu medium dan program reality yang saya rasa relevan dan perlu diadakan sekarang ini lagi sebab dia memberi mencari dan mencungkil bakat bukan daripada luaran tetapi dari dalaman, menerusi lakonan, menerusi apa sahaja bakat yang you ada. Baik, itu adalah permulaan Chopi. Dan kalau kita singkap kembali perjalanan Chopi melalui program reality, kita nak tanya pendapat Chopi. Mereka yang dinaikkan melalui program reality ini berbanding mereka yang popular melalui media sosial, pada pendapat Chopi, yang manakah lebih berkualiti? Dia kena kembali kepada, saya percaya kepada proses. Reality ada kebaikan yang kita kena tengok sebab dia menerusi daripada hati dan kita dapat sesuatu pembelajaran. Mungkin program reality itu dalam masa 3 bulan. Dan sekarang ini medium social media banyak membantu untuk memberi ruang dan peluang kepada bakat-bakat yang kita tak tahu, mungkin daripada luar yang memang kita susah nak jumpa, tetapi menerusi media sosial kita tahu, oh dia ni berbakat. Dan kita tidak boleh meletakkan media sosial dan juga program reality ini sesuatu perbandingan yang perlu kita bandingkan. Oh, reality show lagi bagus berbanding kepada media sosial. Tetapi kita kena tengok konteks dia,
yang bersesuaian dengan apa yang kita nak ketika ini, sebab kita kena pandemik. Betul. Dan kita kena go into, kena follow dia punya ruang. Dan mungkin saya rasa social media ini banyak juga membantu dalam pembaharuan dan dalam memberi impak kepada penyiaran lah. Baik, melalui program reality sebenarnya kita dapat mencokil bakat yang genuine kata Betul. orang. Tetapi jangan diingat bahawa trend semasa itu kita abaikan. Pengalaman lama itu kita blend with dengan keadaan dan konteks yang semasa. Saya kira itu yang cuba Choppy sampaikan. Baik Choppy, melalui program reality mencari pelakon tersebut, bakat Choppy Cakap telah dihidup oleh sebuah stesen TV pada ketika itu sehingga dijulang menjadi ikon TV dan pada masa itulah mula-mula berjinak-jinak dalam dunia pengacaraan. Antara mengacara dan berlakon, pilihan Choppy. Saya rasa senang buat duit pengacaraan. Jujur, Jujur. Senang buat duit. Saya jujur ni. Sebab pengacaraan kita akan fokus kepada apa yang ingin kita sampaikan menerusi satu medium yang kita kena bagi tepat. Dan kita tak boleh, contoh, gaspirasi, memberi inspirasi. Dan program ini untuk memberi inspirasi kepada orang luar. Lakonan kena ikut karakter. Tetapi satu bagusnya lakonan, awak boleh memegang apa sahaja watak di dunia ini. Dan pentas yang terbaik untuk awak buktikan siapa awak adalah dalam bidang lakonan. Awak boleh jadi doktor, awak boleh jadi orang yang psycho, awak boleh menjadi kanak-kanak. Saya mungkin boleh lagi kot kalau ada produser-produser di luar nak ambil saya watak untuk budak sekolah, masih walaupun boleh. 35 tahun masih nampak macam 17, 16 tahun. Yes. Boleh Dan lah. tambahan lakonan, dia memerlukan awak kena follow, Betul. ikut continuity, mood dia dan baju you kena jaga apa semua. Tapi kalau diberi pilihan, saya akan memilih untuk dalam bidang pengacaraan. Dan ketika itu, dan terima kasih juga kepada Datuk Nur Hayati yang memberi ruang kepada satu stesen TV ketika itu, di mana 50% karya daripada Sabah dan Sarawak, dan ketika itu 8 ikon, 5 daripadanya adalah daripada Sabah dan Sarawak. Saya terima kasih. Dan di situlah cungkilnya bakat jadi pengacaraan. Alhamdulillah. Itulah perjalanan serba sedikit Choppy Cakap untuk dijadikan inspirasi kepada anda. Choppy, dalam dunia pengacaraan, dalam dunia lakonan, di depan TV, ini adalah pentas kita. Betul. Pentas untuk kita bermain, untuk mengejar cita-cita. Dan kepada mereka di luar sana, mereka punyai pentas yang berbeza. Ada di dunia perbankan, ada di pejabat dan sebagainya. Tapi, tak kira apa pentas anda, our difference need to be felt. Our presence perlu dirasai oleh semua orang. Choppy, apa differentiator yang Choppy bawakan dalam dunia hiburan seni ini? Okey, dia macam ni. Kita sekarang ni berlakon sebenarnya. Dekat dunia ini adalah pentas. Dan kita masuk dalam apa sahaja bidang sekalipun, kita kena blend. Kita kena ikut resam. Kita kena ikut resam padi, semakin berisi semakin tunduk, dan kita kena pastikan bersesuaian dengan apa yang you ikuti. Kalau contoh, you sebagai seorang accountant, mestilah follow dia punya ada SOP dia. Okey. Kalau you jadi pelakon, you nak jadi pelakon macam mana? Pelakon yang hanya tahap gitu saja lakonan Suam-suam awak? kuku sahaja? Adakah awak nak jadi pelakon yang saya Lebih diingati? nak jadi macam hero aja kah? Nak betul. orang mana nak jadi hero? Kalau untuk... saya jadi tiang saja. Jangan. Tiang pun mahal dibayar. Senang buat duit tadi, kan? Senang buat duit. Tiang jadi pak pacak. So, bagi saya, apa saja yang kita lakukan, mesti ada satu kelainan yang you bentuk. Betul. Dan sendiri, macam Gas sendiri pun. Gas boleh mengacara satu program yang saya rasa macam yang boleh memberi inspirasi dengan seorang saja mengacara. Tak perlu orang lain. Janganlah puji-puji lebih ni. Lepas ni belanja saya makan. Okey, baik. Sebenarnya macam ni, bagi saya sendirilah secara peribadi, apa yang saya minat terhadap Choppy ataupun apa differentiator yang Choppy bawakan, terutamanya dalam bidang radio yang diceburi beliau, adalah kata-kata semangat dan motivasi yang sentiasa beliau sampaikan di pengakhiran segmen itu. Manakan tidak, sehingga hari ini, selain daripada Choppy Cakap, beliau turut digelar sebagai Dr. Love. Selepas ini, butirannya dalam Gaspirasi.
Dari possible jadi impossible. Itulah aspirasi kita angkat kisah orang kita. Tak kisahlah mereka yang bekerja dalam perbankan ke, dalam bidang seni ke, pak penambang sekalipun ataupun mereka yang bekerja di dapur sebagai seorang suri rumah yang berkualiti dan berjaya. Tapi di pengakhirannya, inspirasi mereka itulah yang menjadikan kita merasakan bahawa kegagalan itu bukan penghalang tapi satu proses pembelajaran. Chopi, pernah mencuci pinggan semata-mata untuk mengumpul poket money untuk menyambung pengajian di IPT? Pernah tak menyangka menjadi Chopi cakap pada hari ini? Susah. Ketika itu saya nak ingatkan kembalilah. Stol nombor 3 di Benteng Satok. Basuh pinggan pakai selipar Jepun. Sorong stol balik. Dapatlah gaji RM35. Dan saya amat berterima kasih kepada Kak Yod, stol nombor 3 ketika itu. 2003, orang lain semua, rakan-rakan lain dah mengejar impian ketika itu. Saya masih lagi, habis awal makan kita kemas, apa semua. And then, kalau ditanya sekarang ni memang tak menyangka pun untuk ada kafe sendiri, dapat masuk peluang untuk di kaca TV, layar perak, dan mengacara program dan menjadi penyampai radio. Itu mungkin bukan dalam diary harian saya. Dan setiap bila kita masuk sekolah, pastinya cikgu akan tanya, you nak jadi apa? You nak jadi apa? Confirm jawapan selamat. Tengok rakan sebelah. Jadi apa ni? Bomba. Polis. Bomba, cikgu. doktor, standard masa tu. Standard. Tapi mungkin rezeki dah tertulis sebelum dilahirkannya Muhammad Sofian bin Bujang. 9 bulan 9 hari. Kan mak saya mungkin ketika itu dalam perut dah ada kot. Syed bercakap, bila nak keluar. Mungkin. Itu mungkin adalah satu rezeki dan kita percaya rezeki itu kadang-kadang bukan datang daripada duit. Kan? Rezeki itu datangnya daripada sesuatu yang you ada dan you sendiri yang kena cungkilkan, you sendiri kena keluarkan. Dan terima kasih jugalah kepada emak saya yang memastikan perjalanan saya. Walaupun kehidupan kita ketika itu serba kurang, kan? Tetapi saya dapat dibesarkan dengan kasih sayang dan pastinya dengan kasih sayang itu dapat membina dan memberi pengajaran kepada saya untuk lepas ini saya pula yang akan bagi dia duit. Bila bercakap mengenai bonda ataupun emak ataupun ibu Chopi, kita tahu bidang seni ini penuh dengan cabaran, ada pasang surutnya dan keputusan Chopi juga pernah kadang-kala tak dipersetujui oleh ibu Chopi sendiri kerana beliau berpendapat bahawa dunia hiburan seni ini tak ada masa depannya. Daripada Air Force, Sijil Mechanical Petroleum, SPA, kenapa memilih performing art? Biarpun bertentangan dengan pendapat ibu sendiri, adakah ini passion Chopi? Pernah tak menyesali pilihan yang diambil sekarang? Kalau ditanya tak pernah lah. Tak pernah. Tapi ketika itu saya tulis isi apa yang saya nak. Saya dapat 30 orang antara di Sarawak yang kena mendaftar di pangkalan TUDM ketika itu. Saya dapat. Dan rakan saya sekarang ini pun dah saya rasa dah jadi pangkat, dah ada pangkat dah. Saya dapat sambung di Politeknik ketika itu untuk Sijil Mechanical Petroleum yang saya pun tak tahu, yang saya pun dapat. Saya main tulis je. SPA, tapi mak saya cakap, pergilah Air Force. Okey. Mestilah ada. Semua benda ada Kerja dekat situ. yang tetap, Kerja kan? yang tetap. Dan saya cakap, taklah, saya nak pergi KL. Baik, setelah pencapaian yang dikecapi oleh Chopi pada hari ini, adakah ibu Chopi sekarang bergembira ataupun berpuas hati dengan pilihan yang Chopi ambil dan orang kata you can prove her wrong? Sebenarnya apa yang ibu kita inginkan adalah untuk menjadikan anak-anak dia lebih yang terbaik. Semua ibu kalau you tanya pun dia akan pastikan tak cukup pun duit dalam poket, dia akan pastikan anak dia tak lapar. Betul. Itu adalah satu pengorbanan ibu yang you jangan lupa. Tak ada duit pun dia akan pastikan anak dia kenyang dulu daripada dia. So ibu tak pernah ada salah pun, kan? Ibu tak pernah apa yang dia fikirkan untuk anak dia, dia tak pernah ada rasa macam tak pernah dalam satu dalam dunia ini ibu ada buat salah kepada anak-anak. Setelah kejayaan demi kejayaan dikecapi oleh Chopi,
Dahulu nakal sampaikan kerja potong besi pun nak. Sebab masa tu dah tak ada kerja lagi. Tetapi asalkan dapat buat duit, go sahaja. Jadi Shopee, after all you have been through, kejayaan ini mungkin membuktikan bahawa pilihan Shopee itu betul. Kalau boleh disampaikan kepada ibu yang menonton Shopee pada hari ini, ibu Shopee yang menonton barangkali di Gaspirasi, apa kata-kata Shopee kepada ibu Shopee? Yelah, sebelum ni banyak yang tadi Gas cakap, saya pernah potong besi. Saya pernah satu hari. Saya kerja potong besi, buat parit tu. Saya pernah jual pen daripada office ke office. Orang tak beri, saya pernah rasa benda tu. Dan saya nak terima kasih kepada Puan Hajijah binti Kasim yang melahirkan saya. Dan saya dibesarkan tanpa ayah. Sebab ayah saya meninggal dunia ketika saya berusia 9 bulan, Gas. 9 bulan. Yes, dan saya ada 4 abang, 4 kakak. Dan saya nak ucapkan terima kasih sebab memberi pendidikan kepada saya dan percaya apa yang saya lakukan. Dan setiap hari saya masih tinggal dengan ibu, bonda tercinta. Dan mungkin hari ini memberi senyuman sedikit kepada ibu saya apa yang saya lakukan. Dan walaupun saya tak bagi kekayaan 100%, tetapi kebahagiaan itu penting. Dan saya belajar kebahagiaan itu daripada ibu saya sendiri. Kan? Kebahagiaan ni bukan daripada wang ringgit saja, Gas. Kebahagiaan ini daripada hati. Memang kita nampak macam kita dia duduk rumah biasa, kan? Tetapi yang penting isi rumah tu. Bagaimana kita nak memastikan isi rumah itu bahagia adalah daripada diri kita sendiri. Dan kita yang mencorak, kita yang mewarnakan. Tanpa kita, mungkin rumah itu suram. Besar mana pun rumah you, kalau tak ada kebahagiaan yang dicipta daripada diri you, mungkin kosonglah. Adakah segala usaha yang diberi oleh Shopee pada hari ini untuk kafe Shopee dalam bidang radio yang dicuburi, ibu juga sebenarnya menjadi faktor kepada kekuatan Shopee, dan apa yang Shopee kecapi pada hari ini adalah untuk ibu Shopee? Adakah itu adalah matlamat hidup Shopee? Apa-apa saja yang kita lakukan dekat dunia ini, doa ibu ni, walaupun dia tak tunjuk, depan kita sebelum kita turun kerja, mudah-mudahanlah anak aku untuk kaya. Amin. Ataupun dia saja je, dia cakap macam ni, dah umur 35 tahun saja sebelah telinga Shopee kan, berkahwin lagi. Oi, hari-hari benda tu. Bila lagi anak aku ni? Tak, doa ibu ni walaupun secara senyap, secara silent, doa ibu ini mujarab dan jangan pernah sakiti ibu. Dan doa ibu ni, dia tak tunjuk. Sebelum dia tidur pun, haraplah anak aku esok hari bawa emas 3 kilo kan. Mungkin bawa emas. Bawa emas lah. Tak adalah. Mungkin sebelum ibu kita tidur, dia hantar kita depan pintu nak turun kerja, dia doakan dalam hati, harap anak aku ni dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan ketetapan iman yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan agar Shopee terus berjaya, dipertemukan dengan jodoh yang baik, dipermudahkan jalannya. Ingat, doa ibu tidak pernah ada hijabnya. Sentiasa jaga hati ibu kita. Jangan pernah membuat mereka berkecil hati. Selepas ini kita jumpa untuk blog yang terakhir di Gaspirasi. Jangan ke mana-mana. Kru lah, tim, wish you all the best, and hopefully masa akan future kita akan dapat kerjasama dengan lebih akrab lagi. Doanya berjayalah dengan kedai kopi katok supaya pecah, orang makan tiap hari. Okay, thank you. All the best from Shopee, and good luck for your career, for your restaurant, for your business, and I hope someday Shopee akan jadi businessman in DJ yang berjaya. Bila Sherry balik ke Kuching dan dapat pergi ke Kopi Kat tu, Sherry rasa macam wow, kawan aku dah berjaya. Dia dah ada kedai sendiri dan dia seorang yang sangat hardworking. And thank you for always being there for me bila Sherry balik Sarawak.
ambil mak Sherry, ambil family Sherry, kakak Sherry, dan Sherry doakan supaya Copi Cakap terus berjaya. Copi Cakap, go! Copi Cakap, go! Itulah Copi Cakap, pesanan daripada rakan-rakan dan keluarganya kepada Copi Cakap. Dan itulah kata orang, setiap keputusan itu kita bukan buat daripada senang-senang macam itu sahaja. Kita kena lihat keadaan dan keputusan itu perlu disokong oleh 3 perkara. Pertama adalah konsistensi, yang kedua adalah komitmen, dan yang ketiga adalah constant learning. Daripada itu, dapatlah kita akan menukarkan daripada sebuah kegagalan menjadi sebuah kejayaan. Copi Cakap, Cafe Copycat. Kenapa kafe? Bagi Copi, apakah kelebihannya daripada kafe ini dan bagaimana kafe itu boleh memanusiakan manusia? Okey, saya berterima kasihlah sebab daripada 2016 sehingga sekarang ramai yang memberi sokongan kepada Copycat especially daripada first day sampailah sekarang ramai yang memberi feedback. Dan untuk kelainan Copycat adalah kafe, pub dan dekat kafe juga yang akan menemukan kita dengan orang lain. Dan di situ juga kita akan kenal siapa pelanggan kita. Bukan setakat kita nak hidang, ambil duit and then ciao. Bukan. Kita nak pastikan selepas dimakan, kita tanya macam mana makanan. Datang lagi, bagi senyuman sebab gaji saya ada dekat diorang. Bukan gaji saya daripada saya sendiri. Kalau diorang tak datang makan, maknanya saya tak ada gaji. Saya tak dapat bayar gaji kepada pekerja-pekerja saya. Dan di kafe juga, kenapa saya ungkapkan kedai makan memanusiakan manusia. Sebab di situlah kita akan memberi kasih sayang macam mana untuk kita hidangkan. Kita nak makan, kalau kita pergi ke kedai lain, kita nak makan sedap. Kita nak dilayan happy. Kita nak dilayan baik. Macam tu jugalah bila you ada satu platform restoran, kafe, you kena bagi tu. Dan sampai sekarang saya letak Cafe Cuts and Culture. Culture di Malaysia sahaja, guys. Kita makan lebih daripada sejam. Sebab kita akan meloyau dah makan. Semestinya makan aja. Betul. Ya, tempat pakai kita lepak dan Betul, sebagainya. betul. Jadi Copi, disebabkan oleh kafe ini juga, Copi pernah terpaksa pergi ke hospital 2 kali. Dan itu mengenai kafe. Tapi dilihat secara keseluruhannya, kalau boleh dikongsikan, when is your lowest point in life? Dan bila itu berlaku dan apa yang berlaku pada ketika itu? Saya mungkin kerja terlalu banyak sangat. Kalau you tengok Instagram macam-macam saya jual kan. Follow Instagram saya. Okey. Saya kerja banyak untuk memastikan bukan poket saya penuh. Saya untuk memastikan kelangsungan hidup lebih-lebih lagi ketika pandemik ini. Apa sahaja yang mendatangkan duit yang halal, rezeki yang halal, buat, jangan malu. Dan ketika saya masuk hospital sebelum pandemik, banyak juga kerja yang saya buat. Awal pagi pukul 6 saya rasa macam dah menggigil, dah rasa macam badan saya dah teruk. I need to rest and then saya sendiri drive. Jangan ikut benda ni. Saya sendiri yang drive, saya pergi hospital, saya park and then saya check in hospital 5 hari. Drips. Dan dekat situ saya rasa macam kadang-kadang jangan dikejarkan sangat. Apa yang you rasa macam, kalau dah sampai satu tahap you rasa macam badan you tak mampu untuk terima, jangan push. Lowest point of your life, Copi cakap. Yang mana pada ketika itu mungkin Copi merasakan bahawa pilihan yang aku ambil ini salah. Perniagaan yang aku ceburi ini bukan ini yang patut aku ambil. Mungkin boleh diceritakan lowest point of your life. Sebab semua orang akan mengalami pengalaman itu. Macam ni lah. Dah kakak sawak tu. Waktu mula-mula buka Copycat. Ketika itu bukannya kalau you buka kedai terus jadi jutawan. Betul. Bukan you buka kedai hari ini. Macam baby, lahir 6 bulan, dia tak pandai pun nak berjalan, nak berlari. Betul? Betul. Dan di situ juga you kena didik. Adalah satu hari tu down, kafe kita. What's wrong? Apa yang kurang kat kafe ni? Ada satu hari saya macam, dah lah, I nak tutup, I nak jual lah kafe. Kan ada satu hari. Dan terima kasih Pernah juga. terfikir sampai nak menjual kafe? Sebab tak ada masa. And then, adalah poin-poin yang menyebabkan saya ingin melepaskan kafe tu. Dan saya terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang banyak membantu saya
memberi semangat kepada saya. Dan terima kasih kepada rakan niaga saya sekarang ini, Kak Amy, Abang Nordin. Dan terima kasih juga kepada Sedap rakan-rakan nasi goreng apa? nasi Mak goreng Tirik. Mak Tirik. Thank you juga orang yang sentiasa memberi kasih sayang, sentiasa memberi semangat kepada saya. M nama dia. Tak payah pergi sebut nama betul lah. Baik. M kan? M. Bolehlah kita congak Ya, teka-teka M ada berapa huruf? 4. M mak lah sebenarnya. Tak adalah. Okey, Kan? Chopi. Kalau boleh dikongsikan satu rutin Chopi secara ringkas setiap hari, apa rutin yang dilakukan untuk terus kekal positif? Okey, sebelum tidur jangan buka phone. Okey. Dalam masa sejam sebelum you tidur. And then selepas you bangun jangan buka phone terus. Mungkin apa yang you buka, yang you scroll on FB, on Instagram akan melemahkan semangat you pada hari itu. Dan mulakan rutin you dengan ritual. Dan ikut ritual masing-masing, agama masing-masing macam mana. Dan juga pastikan ambillah suplemen ke. Kalau nak tahu saya pakai suplemen apa? Roger. Tak ada, gurau je. Sempat promote. Tak ada. Ikut apa yang you nak buat. Betul. Apa yang you nak lakukan. Positif ni datangnya daripada diri you. Bukan you cakap gas. I need positive things lah. It Boleh comes tak you share? from ourselves. Kalau tak ada orang yang dapat mengubah kita. Betul. Mak kita tak dapat, kawan kita tak Betul. dapat, melainkan Chopi cakap sendirilah yang dapat mengubah beliau sendiri pada hari ini. Betul. Manakan tidak, tengok. Takkanlah boleh dapat the best actor dalam sebuah program reality mencari pelakon. Terima kasih kami ucapkan kepada Chopi Cakap kerana sudi berkongsi cerita inspirasi dalam Gaspirasi pada malam ini. Baik penonton, apa yang kita boleh ambil daripada cerita Chopi Cakap pada hari ini? Ingat, bila kita berdepan dengan kegagalan, dengan our lowest point in life, jangan pernah merasakan bahawa itu pengakhirannya. Sedih boleh, tapi menyerah, putus asa, jangan. Saya tunggu cerita sukses anda, saya tunggu cerita kejayaan anda dalam episod yang akan datang. Gaspirasi bersama dengan kami, Ghazali Zawawi. Assalamualaikum, jaga diri, jumpa lagi. Assalamualaikum.